Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, baik. Okey, apa abang semua nak sihat kan? Jangan terkejut Ustaz baru kat sekolah ni, sekolah Siriti Darul Hadis Tasik Gelogor. Okey, baik. Sebelum ustaz nak memulakan pembelajaran kita pada hari ini, ustaz nak memperkenalkan diri ustaz dulu. Nama ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad Nasir. Boleh panggil Ustaz Syafiq. Okey. Baik. Nanti kita ni dah kita kenal nama seseorang tu. Lah ni hampa kenal dulu nama ustaz lah. Nanti dah masuk sini, masuk mengaji balik dalam bilik diajar ni, kita kenal balik nama semua nah. Okey. Macam tu. Okey, baik. Okey, kita akan teruskan dengan pengajian kita hari ini. Tajuk yang kelima, apa itu? Doa iftitah. Okey, doa iftitah. Okey, siapa boleh bagi tahu ustaz? Siapa boleh bagi tahu ustaz apa itu doa iftitah? Okey, baik. Sebelum kita nak mengetahui doa iftitah tu apa, okey, tengok dulu dekat firman Allah tu. Okey, ada siapa nak baca tak? Tak payah bacalah sebab dalam video. Okey, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, maksudnya apa? Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Okey, apa yang kita boleh faham dengan ayat Al-Quran ni? Maksud dia tujuan kita hidup ni, tujuan kita hidup dekat dunia ni, tujuan kita berbakti ataupun kita buat amal baik dekat dunia ni, hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa itu doa iftitah? Okey, doa iftitah itu, doa iftitah itu apa? Doa iftitah itu ialah, dalam erti kata lain, iftitah tu makna dia apa? Pembuka, ataupun pembuka dan dibacakan di mana-mana solat fardu. Okey, Ustaz tulis dulu. Doa iftitah bermaksud doa iftitah bermaksud pembuka. Okey, hukum apa? Apa hukum doa iftitah ni? Doa iftitah hukum dia sunat. Okey. Hukum doa iftitah, saat doa iftitah bermaksud pembuka. Okey. Hukum dia apa? Hukum dia bukan wajib, bukan haram, bukan harus. Hukum dia apa? Hukum dia sunat. Allah Ustaz. Hukum dia sunat. Sunat. Sebab apa dia sunat? Sebab apa hukum dia sunat? Sebab dia doa iftitah ni dia bukan tergolong ataupun termasuk dalam rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat ada apa dia? 13. Dia tak termasuk. Jadi dia akan jadi hukum dia sunat. Okey, Kemudian doa iftitah ni boleh dibaca di waktu mana? Boleh dibaca dalam solat fardu ataupun solat sunat, dibolehkan juga. Okey, bila kita nak kena baca doa iftitah itu? Bila kita dah angkat takbir, waktu solat pertama. Okey, contoh solat pertama kita nak semayang, sebelum kita angkat takbir tu kan, sebelum kita angkat takbir, selepas kita angkat takbir, selepas kita angkat takbir kan, berdiri tegak, contoh berdiri tegak. Okey, nak semayang kan, berdiri tegak. Okey, angkat takbir, Allahu Akbar, niat sambil-sambil Allahu Akbar tu niat semayang kita, lepas tu Allahu Akbar. Okey, lepas Allahu Akbar tu baru kita baca doa iftitah. Sekejap lagi Ustaz tunjuk. Ustaz tunjuk video macam mana doa iftitah tu Okey. Hukum dia boleh dibacakan dalam solat fardu. Okey.
Sebab apa kita kena baca doa iftitah ni? Sebabnya doa iftitah ni dia menunjukkan suatu bentuk kita nak memuji kebesaran Allah. Dia ada banyak cara lain kita nak memuji kebesaran Allah. Okey, tapi dalam sembahyang doa iftitah ni tujuannya kita baca kita untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar, Allahu Akbar kan. Allah Maha Besar apa semua dan sebagainya kan. Okey. Kemudian okey, kalau kita tak baca doa iftitah, okey, batal tak solat kita? Contoh kita angkat takbir kan. Angkat takbir, kita mayang seorang, kita angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian tak baca doa iftitah. Kita baca Al-Fatihah terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim sampai habis kan. Okey, batal tak sembahyang kita? Okey. Sekiranya kita tidak membaca doa iftitah ni, solat kita tidak terbatal, kan? Dan solat kita dikira sebagai sah. Sebab doa iftitah ni hukum dia sunat. Kalau dia wajib, bila dia jadi wajib, baru solat kita tak akan jadi sah. Okey, tapi hukum dia sunat. Majoriti ulama mengatakan sekiranya kita tidak membaca doa iftitah ni dalam solat kita, tidak dijatuhkan hukum batal sembahyang kita. Solat kita masih sah, jangan risau nah. Okey, baik. Kemudian sebab apa kita nak kena baca doa iftitah ni? Sebab Nabi biasa buat kan, Nabi baca doa iftitah ni. Kan, kenapa kita ikut Nabi? Sebab Nabi itu pesuruh Allah. Kan, Nabi itu junjungan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, "Sallu kama raaitumuni sholli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi Nabi berpesan kita sembahyang macam mana Nabi sembahyang kan. Nabi baca doa iftitah, kita kena baca. Okey. Baca doa iftitah dapat pahala kan. Okey, kemudian doa iftitah dibaca selepas mengangkat takbir. Doa iftitah ni dibaca selepas mengangkat takbir. Iftitah dibaca waktu mana? Dibaca doa iftitah dibaca selepas mengangkat takbir, selepas mengangkat takbir. Takbiratul ihram. Okey, Ustaz terlebih penuh takbir ni lagi yang tanya pula takbir ni apa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram tu apa? Ni yang Allahu Akbar tu, Allahu Akbar. Okey, berdiri tegak, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey, lepas takbiratul ihram ni lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baru baca doa iftitah. Dia selepas, ingat, doa iftitah dibaca selepas mengangkat takbiratul ihram. Angkat takbir Allahu Akbar, baru baca doa iftitah. Okey. Kemudian bagi jika seseorang lupa membaca doa iftitah pada rakaat pertama, kalau kita lupa, maka dibolehkan kita membaca pada rakaat kedua. Contoh kita terlupa nak baca kan, rakaat pertama Allahu Akbar kan, terlupa nak baca kan, dengar kita khusyuk sangat dengar imam tu baca, lepas tu kita terlupa, lepas tu nak bangun rakaat kedua, boleh baca tak? Boleh. Boleh baca doa iftitah pada rakaat kedua. Kemudian sekiranya kita masbuk, masbuk. Okey, masbuk tu tahu tak masbuk tu apa? Masbuk tu kita terlewat mengikut solat jemaah tersebut. Macam contoh kita terlewat macam satu rakaat kan, jemaah sembahyang tu daripada sudah selesai rakaat pertama, kita baru nak masuk saf tu kan, kita nak sembahyang. Kemudian kita terlambat satu rakaat
Yang tu dipanggil sebagai masbuk. Okey, masbuk boleh baca tak doa iftitah? Masbuk boleh baca doa iftitah. Bila dia angkat takbir masuk dalam saf, dia angkat takbir, dia baca doa iftitah. Tak ada masalah, boleh okey. Okey. Selesai doa iftitah ni. Saya Badam, Ustaz Badam. Baik. Okey, sekarang ni Ustaz nak tunjukkan kepada kamu semua. Okey, sebelum tu Ustaz nak terang syarat-syarat takbiratul ihram. Okey, syarat-syarat doa iftitah. Sorry. Syarat-syarat doa iftitah. Okey, syarat-syarat doa iftitah. Syarat-syarat tak boleh macam ni lah doa iftitah. Doa iftitah pula. Okey, apa dia syarat-syarat dia? Syarat-syarat doa iftitah. Yang pertama apa? Tengok balik dalam buku Ustaz bagi tahu. Ketika melafazkan takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri, bukannya ketika baru hendak menunaikan solat. Okey, Ustaz pendekkan ketika melafazkan takbiratul ihram. Ketika melafazkan takbiratul ihram, ketika melafazkan takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Tetap berdiri. Baik. Macam mana kita nak faham ketika melafazkan takbir hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Ni takbir ni takbiratul ihram tau. Jangan fikir benda lain pula. Takbir ni takbiratul ihram. Okey. Syarat-syarat dia doa iftitah ni, yang pertama berdiri tegak. Okey. Dia kata apa? Ketika melafazkan takbir hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Okey, berdiri elok dalam saf, angkat takbir Allahu akbar. Ini baru yang dibagi tahu. Faham? Angkat takbir, okey Allahu akbar. Okey, baru baca doa iftitah. Okey, syarat yang pertama. Syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua menghadap kiblat ketika melafazkannya. Menghadap kiblat ketika melafazkan. Menghadap kiblat ketika Allah tak ada ya. Ketika melafazkannya. Silap lagi. Melafazkannya. Okey. Baik, menghadap kiblat ketika melafazkannya. Maksudnya menghadap kiblat ni, maksudnya kita tengah sembahyang lah. Kan? Kita nak sembahyang, kita kena menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat. Contoh kiblat kita, okey. Okey, lepas takbir angkat takbir Allahu akbar, ni menghadap kiblat kan? Allahu akbar. Okey, ni dah kiblat dah. Okey, baca doa iftitah. Menghadap kiblat, melafazkannya. Kiblat kita, okey, sembahyang kita kena menghadap kiblat, baru boleh baca doa iftitah.
Okey, kemudian syarat dia yang ketiga. Mendengar semua huruf yang dilafazkan. Mendengar semua huruf yang dilafazkan. Ketiga, Ketiga, mendengar semua, Allahu Akbar, semua huruf yang dilafazkan. Okey. Mendengar semua huruf yang dilafazkan. Okey, ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey. Mendengar semua huruf yang dilafazkan ketika takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, angkat takbir Allahu Akbar. Okey, kemudian baru baca doa iftitah. Baca doa iftitah ni, kita kena dengar semua huruf yang kita lafaz. Baca pelan-pelan, jangan baca kalut-kalut. Kan? Kemudian baca tu bagi dengar telinga kita. Jangan baca slow sangat, jangan baca kuat sangat. Sekadar kita boleh dengar kita sendiri. Okey, itu syarat yang ketiga. Okey. Kemudian okey, selesai syarat-syarat doa iftitah. Okey, start badan dulu. Okey, sekarang ni Ustaz akan tunjukkan satu video bacaan doa iftitah. Kemudian sama-sama ikut, sama-sama hafal. Okey? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu